Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Atirah kerana memberi peluang untuk saya berkongsi dalam program resensi buku. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang sebuah buku yang saya baca, iaitu Cabaran Pemimpin Sekolah dalam Era VUCA dan Strategi Mendepani Obligasi Undang-Undang. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya, buku ini telah ditulis oleh Encik Muhammad Ali Harun dan Puan Salihah Abdul Kahar. Buku ini telah diterbitkan pada bulan Mei tahun 2020 dan telah diterbitkan oleh syarikat Firdaus Press Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan-puan, VUCA bermaksud volatile, uncertain, complex dan ambitious. Saya dapati buku ini merupakan satu usaha bagi membantu setiap pentadbir sekolah melaksanakan tugas mengikut tata cara yang betul. Buku ini juga merupakan satu buku panduan berkaitan dengan aspek perundangan dan peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah. Buku ini juga memberi pendedahan kepada saya tentang cabaran-cabaran baharu yang mendedahkan pemimpin sekolah kepada risiko kelemahan atau kecuaian disebarkan melalui media massa dan mungkin tindakan tertetip boleh diambil. Apakah maksud cabaran era VUCA ini? Cabaran era VUCA ini wujud kerana perubahan teknologi yang berlaku terlalu pantas dalam kehidupan menyebabkan masyarakat menjadi kucak-kacir dan nilai-nilai akhlak semakin runtuh. Masyarakat kita kini dicengkap oleh alat digital telekomunikasi, komputer dan internet yang memberi impak negatif. Kerana kita dapati sekarang ada murid-murid yang tidak dapat tidur kerana ketagih dengan gadget, dengan bermain dengan game dan juga bully cyber, kan? Dan juga mungkin menghadapi masalah sosial kerana terlalu banyak berkomunikasi dengan komputer. Tidak dinafikan juga para guru terdedah dengan pelbagai pendapat netizen mungkin di dalam FB ataupun di dalam Instagram. Media sosial telah dijadikan sebagai satu medium untuk menghentam, membuka aib orang dan memfitnah, dan ini memberi satu implikasi menjatuhkan maruah terhadap sesuatu individu tersebut. Dan kebanyakan kes mahkamah terhadap pemimpin sekolah adalah disebabkan pemimpin itu sendiri tiada pengetahuan atau pengetahuan undang-undang yang belum mencukupi dalam mengendalikan sekolah. Dalam buku ini, saya menyedari bahawa pengetahuan undang-undang menyebabkan pemimpin itu dapat dielakkan dari dikenakan tindakan kerana pemimpin dapat mengelakkan diri dia daripada membuat tindakan yang melampaui batas. Dan juga buku ini memberi pendedahan bahawa setiap tindakan yang keputusan dibuat perlulah mengikut prosedur dan peraturan sedia ada. Dan saya menyedari bahawa pemimpin sekolah bertanggungjawab melindungi dan menghormati hak setiap individu. Daripada bacaan saya dapati pemimpin sekolah terdedah kepada risiko tindakan mahkamah kerana mentaliti masyarakat kini yang semakin terpelajar dan peka dengan hak mereka. Daripada buku ini juga, kita boleh mengetahui mengapa sekolah boleh didakwa. So, mari kita lihat. Antaranya ialah berpunca daripada diri kita sendiri. Pertama ialah kita tidak peka dengan peraturan-peraturan sedia ada. Tidak cakna. Ya. Yang kedua, tidak membaca pun perkeliling-perkeliling yang sedia ada. Tidak baca atau tidak merujuk semasa kita membuat tindakan. Kurang arif, maknanya kita baca tapi kita kurang arif tentang perkeliling tersebut dan tidak bertanya kepada orang yang lebih mahir.
Dan juga mungkin kita tahu perkara itu tetapi sengaja tidak mahu mengambil tahu. Dan hasil daripada tidak peka, mungkin kita telah mengambil tindakan yang melampau. Antaranya ialah kita kurang jelas dengan kehendak perintah am dan pekeliling. Kita tidak merujuk SOP sebelum melaksanakan sesuatu tindakan. Dan juga mungkin akibat kecerobohan diri sendiri yang kita tidak mengambil tindakan terhadap murid-murid atau guru-guru yang melanggar peraturan sekolah. Ya, kerana kita menganggap prosedur itu sesuatu yang rumit. Namun begitu, tanpa kita sedari, tindakan-tindakan ini telah menjerat kita yang membolehkan tindakan tata tertib ataupun mahkamah dikenakan terhadap kita sebagai ketua jabatan. Antara faktor lain yang menyebabkan sesuatu tindakan boleh dikenakan kepada kita atau lebih teruk adalah dakwaan mahkamah terhadap diri kita sebagai ketua jabatan ialah kecuaian warga sekolah. Antaranya ialah membiarkan peralatan yang membahayakan diri murid, contohnya tianggul yang telah rosak atau berkarat dibiarkan di padang sekolah, okay, yang menyebabkan kecederaan. Dan kita dapati apabila sesuatu isu berlaku di sekolah cepat je menjadi viral, kan? Jadi itu antara faktor mengapa sekolah boleh didakwa. Dan kita dapati bertahap kesedaran yang tinggi terhadap peranan sekolah oleh ibu bapa ataupun komuniti. Jadi ini memberi implikasi lah kepada kita jika kita tidak mengambil tindakan yang sepatutnya. Ya, dan mungkin sesuatu interpretasi manusia berbeza-beza. Contohnya satu-satu isu, contohnya cikgu tak menjawab telefon ataupun cikgu tidak menjawab aduan ibu bapa. So mungkin ada ibu bapa yang menganggap cikgu sibuk, kan? Ataupun ada juga ibu bapa menganggap bahawa guru tidak malas nak melayan. Dan pernah terjadi disebabkan guru tidak menjawab WhatsApp, perkara ini nak diadukan kepada KPN. Jadi interpretasi manusia ini berbeza-beza, ya, bergantung kepada tahap emosi dan kesabaran lah seseorang itu. Dan antaranya ialah orang luar ataupun komuniti ataupun ibu bapa senang mendapat maklumat dengan cepat dalam undang-undang pendidikan. Oleh itu guru-guru, khususnya pemimpin, perlu mahir tentang peraturan ataupun SOP yang perlu kita patuhi semasa mengendalikan sekolah. Dan sekarang wujudnya banyak NGO politik dan sosial yang memperjuangkan isu-isu pendidikan sekarang. Ya, jadi mungkin jika kita tidak ambil tindakan apabila guru ataupun murid membawa perkara ini keluar dan adalah pihak-pihak luar yang menyokong akan tindakan ibu bapa dan juga guru. Jadi kita sebagai guru besar atau pemimpin sekolah perlu sentiasa peka dan juga proaktif dalam kita mengendalikan manusia di sekolah. Dan daripada bacaan buku ini, saya menyedari bahawa tanggungjawab kita sangat besar. Selagi mana murid-murid berada di kawasan sekolah, kita mesti sentiasa berada di dalam kelas ataupun sentiasa mengawasi murid-murid. Sama ada dia ambil belajar ataupun di kantin ataupun di padang. Ya, sebab guru-guru ini telah mengambil tempat ibu bapa semasa murid-murid berada di sekolah. Di mana guru-guru perlu menjaga keselamatan murid-muridnya dengan mengambil langkah proaktif bagi mengelakkan kemalangan. Contohnya jika ada padang berlubang, kita kena tandakan kawasan tersebut bahaya. Ataupun mungkin ada tempat-tempat yang sunyi, terlalu sunyi, ataupun ada barang-barang yang mungkin membahayakan. Jadi pihak sekolah kita perlu
menandakan kawasan itu sebagai kawasan bahaya ataupun kena ingatkan murid-murid agar tidak pergi ke kawasan-kawasan tersebut. Ya. Kerana guru-guru ialah pelindung kepada murid-murid daripada sebarang bahaya. Ya, mengawasi keselamatan murid di luar kawasan sekolah ketika aktiviti co-curricular dijalankan. Iaitu antaranya ialah memastikan kenderaan yang membawa murid-murid ketika mewakili sekolah, contohnya MSSWP dalam keadaan yang baik, kan? Guru-guru mempunyai, jika guru-guru itu membawa murid dengan kenderaan, perlu minta kebenaran dan juga memastikan kenderaan yang digunakan itu selamat. Antara pegangan rasmi yang mesti dipatuhi ketika kita mengendalikan sekolah ialah antaranya, dia banyak, tapi antaranya lah Perlembagaan Persekutuan, Kanun Prosedur Jenayah, Perintah Am, Akta Kelakuan Tata Tertib 1993, Akta Pendidikan 1996, Akta 550, Akta Kanak-Kanak 2001, Perkeliling berkaitan yang terkini, contohnya masa pandemik COVID-19 yang lalu, contohnya kita tidak boleh membenarkan orang luar masuk ataupun tidak boleh melakukan aktiviti co-curriculum. So kita perlulah sentiasa cakna dengan perkeliling terkini ataupun kes-kes mahkamah yang telah diputuskan sebagai panduan kepada kita, SOP-SOP yang sedia ada, contohnya tata cara membeli barang yang ada tata cara dia, ya, dan perkara-perkara lain perlu kita rujuk. Okay, daripada buku ini juga saya dapati antara punca kuasa guru besar ialah guru besar bertanggungjawab terhadap semua perkara yang berlaku di sekolah bagi memastikan, bagi membina sebuah sekolah yang selamat dan kondusif. Maknanya ibu bapa memberi kepercayaan kepada sekolah untuk menjaga anak-anak di sekolah kerana sekolah itu selamat dan kondusif. Perlu mengetahui ataupun sebagai guru besar kita perlu mengetahui dan memaklumkan pula semua arahan-arahan dan undang-undang yang perlu kita patuhi di kawasan sekolah, menyebarluaskan maklumat kepada semua guru, staf dan murid, contohnya pengarah dan maklumkan kita tentang sesuatu perkara dan kita perlu menyampaikannya kepada semua guru, staf dan juga murid sekolah. Contohnya maklumat tentang sekolahku sejahtera, kan? Kita kena terangkan kepada guru-guru kita, kepada murid-murid kita tentang elemen-elemen yang terdapat dalam sekolahku sejahtera untuk mewujudkan sekolah kita yang benar-benar sejahtera. Kita pula perlu mengingatkan guru kita secara konsisten tentang peraturan-peraturan atau perkara yang boleh atau tak boleh di dalam taklimat ataupun di dalam mesyuarat ataupun di dalam telegram ataupun lain-lain medium, dan memastikan guru kita mahir dalam PDPC supaya guru kita mengajar mengikut sukatan pelajaran yang terkini, kemahiran-kemahiran yang terkini dan sebagainya. Mengingatkan guru kita sentiasa menjaga keselamatan murid kita ketika makan di kantin, ketika melaksanakan aktiviti sains, RBT, dan juga PJPK, ya, bagi memastikan kesejahteraan dan kesihatan murid-murid. Contohnya di kantin kita kena pastikan makanan itu selamat. Guru-guru perlu pastikan kantin dalam keadaan yang bersih, okey. Makanan terhindar daripada lalat, lipas, tikus dan sebagainya. Dan kita juga sentiasa perlu mengingatkan murid-murid, guru-guru kita bahawa guru-guru perlu melindungi murid-murid kita daripada sebarang ancaman atau risiko setiap saat selagi mana mereka di bawah pengawasan kita. Antara kecuaian pendidikan yang boleh menyebabkan kita didakwa ialah murid gagal menguasai kemahiran kerana guru kita tidak berintegriti dan tak profesional. Maknanya guru kita tak masuk ke dalam bilik darjah, kan? Tidak mengajar menggunakan teknik yang menarik, sesuai ataupun mengajar sambil lewa. Inilah peranan kita sebagai guru besar untuk memantau dan memastikan dan membimbing, coaching and mentoring guru-guru kita
Mungkin ada guru-guru kita yang mempunyai kelemahan dan di sinilah peranan kita untuk membimbing mereka. Dan juga guru sekolah tidak ada kewajipan berjaga-jaga. Maksudnya tidak ada langkah-langkah untuk berjaga-jaga dan jika berlaku sesuatu menyebabkan kita boleh didakwa. Sekolah tidak melindungi kesihatan murid dan warga sekolah. Sekolah tidak mengambil langkah mengenal pasti risiko dan mengurangkan risiko. Ya. Kecuaian dalam menjalankan tugas, contohnya tidak masuk kelas. Seperti yang saya telah sebut tadi, lewat masuk kelas, kan? Meninggalkan kelas tanpa kebenaran, tidak mengawal murid, ya, gagal mengendalikan peralatan. Maksudnya, contohnya dalam subjek RPT, guru tidak memberi peringatan atau memantau murid ketika murid mengendalikan peralatan tanya, contohnya jarum dan sebagainya. Lepas tu membiarkan murid atau guru membuat kesalahan. Maknanya apabila guru dan membuat kesalahan, tiada teguran atau bimbingan yang dilaksanakan. Ya. Dan juga ada staf atau guru yang tidak adil tanpa sebab. Dan kita membiarkan atau murid tidak adil menyebabkan keciciran berlaku. Jadi kita tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mengenal pasti apakah punca masalah dan juga intervensi yang perlu kita jalankan. Kes-kes yang sering dikaitkan dalam mahkamah yang didapati dalam buku inilah, antaranya ialah puncanya ialah tidak memberi peringatan tentang keselamatan disiplin. Contohnya, ambil contohlah disiplin tidak membuang sampah di tempat yang betul, kan? Ataupun tidak menyimpan peralatan PJ atau PK di tempat yang selamat atau betul selepas menggunakannya. Okay. Ataupun melarang murid pergi ke tempat yang berbahaya. Okay. Tidak memberi peringatan untuk murid keluar dari kawasan sekolah ketika waktu persekolahan. Maknanya kita membiarkan, jadi tidak memberi peringatan keselamatan disiplin dan beri implikasi kepada diri kita. So di sinilah main peranannya guru bertugas membuat catatan di dalam buku catatan harian, ya, supaya menjadi bukti kepada kita telah memberi penerangan. Kemudian tidak mengambil langkah tindakan berjaga-jaga. Contohnya ada peralatan-peralatan rosak, kita tidak taggingkan dia sebagai rosak, ataupun kita tidak mengalihkan barang-barang yang rosak itu ke tempat yang lebih selamat atau tidak menyimpannya di tempat yang betul. Ya, ataupun ketika membiarkan pagar terbuka tanpa pengawasan pengawal keselamatan ataupun tidak dikunci jika tidak ada pengawal. So kita membiarkan. Jadi apabila murid keluar dan melakukan kemalangan, dan ini sekolah boleh didakwa. Tidak memeriksa, kita tidak memeriksa dan tidak menguruskan peralatan dengan baik. Okay. Dan juga tidak terkecuali juga berlakunya rasuah, semasa pembelian barang, dan juga kelakuan sumbang, maknanya antara murid dengan guru ataupun guru dengan guru dan sebagainya. Jadi sebagai guru besar ataupun sebagai pemimpin sekolah, kita perlu cakna semua perkara ini bagi memastikan sekolah kita selamat dan juga kondusif untuk pengoperasian sekolah. Okay. Jadi apakah langkah-langkah pengusaha risiko yang boleh menyelamatkan sekolah? Antaranya ialah adanya aktiviti pencegahan kebakaran ataupun kemalangan yang telah saya sentuh tadi. Contohnya latihan pencegahan kebakaran, adanya pemeriksaan berkala terhadap bangunan sekolah, peralatan, ya. Kebersihan dan keselamatan, kita sentiasa memantau kebersihan kantin dan juga keselamatan makanan dan sebagainya. Kita menyimpan barang-barang yang tajam, barang-barang kimia, aset di tempat yang selamat, sesuai, betul, kan? Okay, kita selenggara barang-barang aset rosak tadi, jangan membiarkannya. Kita rosak, kita selenggara,
Jika boleh diselenggara, kita selenggara. Jika tak boleh selenggara, kita lupuskan, ya. Atau lantai rosak, kita libatkan PIBG untuk kita menyimen balik. Tengok kipas-kipas atau shilling yang mungkin nak runtuh kan. Kipas yang dah rosak, mungkin dah bahaya. So pipe-pipe yang bocor. So sebenarnya perkara-perkara itu ada kaitan antara satu sama lain, iaitu adanya aktiviti pencegahan, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan dan juga rawatan lah yang selenggara terhadap barang-barang tersebut. Dan juga kita perlu menyediakan dokumen-dokumen sokongan. Contohnya, jika kita nak bawa murid itu keluar, adalah kebenaran ibu bapa, pemeriksaan doktor untuk kes-kes tertentu, surat lantikan terhadap guru tersebut, dan juga adanya permit dan perakuan khas untuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan keluar daripada sekolah. Dan juga pertama sekali yang saya dapatilah bahawa peraturan, maknanya kita perlu ada penetapan peraturan, kita perlu terangkan, kita perlu tampal dan kita perlu ingatkanlah secara berkali-kali, sama ada dalam apa tu, daripada kewangan kan, bilik-bilik khas, kantin, pergi dan balik sekolah, semasa mengendalikan sukan dan sebagainya. Saya dapati dalam buku ni dia ada beri contoh-contoh bagaimana contoh-contoh di mana sekolah didakwa, didakwa di mahkamah, dan juga ada juga yang sekolah-sekolah yang tidak berjaya didakwa kerana pihak sekolah tidak dianggap cuai apabila tahap-tahap berjaga-jaga yang telah saya sebutkan tadi. Maknanya tahap berjaga-jaga munasabah telah diambil oleh seseorang atau di sini sekolah dalam situasi berkenaan. Maknanya apabila langkah-langkah tertentu telah diambil, jadi pihak sekolah boleh dikecualikan ataupun terlepas daripada dakwaan mahkamah. Okey. Itu saja daripada saya, dan saya mengesyorkan kepada semua pemimpin sekolah, ya, untuk membaca buku ini kerana buku ini sangat bagus dan dia sangat detail dan memberi kita contoh-contoh yang boleh kita ambil dan membuat tindakan di peringkat organisasi sekolah kita. Itu saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.